alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang saya hormati sahibul fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sungai Pelong, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para abaik, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kita yang tak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang sekali lagi memilih kita pada pagi ini untuk sama-sama mengimarahkan rumahnya, yang mana pada waktu dan ketika ini ramai yang sedang diulik mimpi, tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang dan kasihnya Dia kepada kita. Dan bukti tanda Allah Ta'ala ingat kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jemput dan persilakan kita ke rumahnya pada pagi yang mulia ini, bagi sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, muslimin dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kuliah kita ditangguh, lebih kurang saya last di masjid ni bulan 9 tahun lepas, ni bulan 3 pula, lebih kurang dalam 6 ke 7 bulan. Jadi pagi ni saya kira saya tak nak bawa kitab Bahrul Mazi, cuma pagi ni sebab memandangkan yang ada hanya jemaah lelaki, jadi saya ambil satu kitab yang menceritakan, yang mengajak dan memberi peringatan kepada orang lelaki sahaja. Kalau ada jemaah wanita, kalau kita bawa kitab yang cerita tentang jemaah lelaki, maka tak adil. Jadi pada pagi ini kita untuk mulakan kuliah saya pada pagi ini, maka saya bawa satu, iaitulah perkara-perkara yang dituntut untuk orang lelaki. Dia mulakan dengan dia kata, tahukah kamu kaum lelaki. Ini untuk peringatan untuk orang lelaki, lelaki yang ada di dalam masjid dan dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang dilontarkan ialah, dia kata, tahukah wahai kaum lelaki bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Soalan dia tanya, tahukah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal solat berjemaah, iaitulah bila sejak daripada solat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bermula pada malam Isra wal Mi'raj hinggalah solat terakhir dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda, dia tak pernah tinggal solat berjemaah, tak pernah tinggal. Bila solat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra li'abdihi lailan minal masjidil haram
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah Ta'ala sebut, ringkasnya daripada ayat ni, Allah Ta'ala sebut Maha suci Allah yang telah memperjalankan li'abdihi. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak sebut li jasadi ataupun li ruhi. Allah Ta'ala sebut li'abdihi merujuk kepada jasad dan juga ruh. Kalau Allah Ta'ala sebut li ruhi, mungkin orang kata Nabi pergi dalam keadaan Nabi mimpi. Kalau li jasadi, mana jasad saja. Macam kita adik kadang sampai satu masa nanti kita akan dibawa juga berjalan li jasadi saja, menuju ke bukan ke Sidratul Muntaha, ke dalam kubur. Bila mana kita dicabut nyawa kita nanti. Jadi Allah Ta'ala bukti dia, Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan ni lepas badan dan juga roh dan juga jasad dia. Kemudian dah diperintahkan solat, bermula daripada diperintahkan solat tu Nabi SAW dah mula solat berjemaah. Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah. Maka Nabi dalam sehinggalah solat terakhir baginda Nabi SAW, Nabi solat tak pernah tinggal berjemaah. Jadi kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bercakap ini, berapa kali kita tinggal solat berjemaah. Sebab tu para ulama terdahulu menjadikan berjemaah ini satu perkara yang wajib kepada dia, mewajibkan benda yang sunat kepada dia. Benda yang sunat diwajibkan, benda yang wajib apatah lagi. Kebanyakan ulama-ulama terdahulu benda yang sunat diwajibkan kat atas diri dia. Perkara tu sunat je, kalau tak buat rugi. Tak buat, orang Melayu kata tak dapat apa-apa. Sebenarnya tak buat perkara sunat ni bukan tak buat tak dapat apa-apa, tak buat rugi. Maka perkara sunat kepada para ulama-ulama terdahulu mewajibkan ke atas diri dia. Benda yang sunat jadi wajib, benda yang wajib apatah lagi lah. Benda yang makruh haram ke atas diri dia. Ulama-ulama dulu dia tak main lah. Tak apa, makruh je. Dia tak ada makruh je. Benda yang makruh diharamkan ke atas diri dia. Hukum asal dia makruh, tapi ke atas diri ulama-ulama dahulu dia letakkan hukum tu jadi haram ke atas diri dia. Sama juga perkara-perkara sunat. Sunat ke atas hukum asal dia sunat, tetapi ke atas diri dia mewajibkan benda yang sunat tu dia buat. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasib baik kita termasuk dalam mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i meletakkan solat berjemaah ni fardu kifayah. Maknanya kalau dah ada orang buat, dah ada orang yang berjemaah ni, maknanya sekitar masjid Sungai Pelong, sekitar Korea Sungai Pelong ni dah terlepas lah. Kalau tak ada seorang pun berjemaah, maka semua berdosa. Tapi kalau imam mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan solat berjemaah bagi lelaki. Lepas tu kalau kita biasa pergi ke Masjid India di Jalan Masjid India tu, sembahyang waktu dia memang penuh sebab dia mewajibkan, dan dia akan lewatkan sembahyang asar. Azan masuk waktu dia azan sama, cuma bila nak sembahyang asar tu dia akan lewatkan. Dalam pukul 5 lebih baru dia sembahyang asar. Sebab apa? Nak beri peluang kepada yang bekerja ni balik, sempat pergi ke masjid sembahyang dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, dia kata, wahai kaum lelaki, bahawa banyak di antara bahawa banyak perkara di antara para ulama yang
seumur hidup mereka, yang seumur hidupnya tidak pernah solat, tidak pernah solat fardu sendirian dan sentiasa berjemaah. Para ulama juga terdahulu, mereka ni tunaikan solat berjemaah, tak pernah solat fardu ni tak pernah solat sendirian. Semuanya mereka ni bersolat secara berjemaah. Ini di antara para ulama terdahulu. Yang ni disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni waris kepada Nabi. Mereka ni solat berjemaah, solat fardu ni tak pernah solat bersendirian. Mereka solat berjemaah sampai bila? Sampailah akhir hayat mereka ni. Ini para ulama pula. Tadi kita berkaitan dengan Nabi SAW, tak pernah sepanjang hidup Nabi tak pernah solat bersendirian, solat fardu semuanya berjemaah sehingga ke solat terakhir Nabi. Yang ni pula para ulama pula disebut. Yang keduanya ulama. Ulama-ulama ni terdahulu tak pernah solat bersendirian, melainkan semuanya berjemaah sehinggalah ke bila? Sehinggalah ke akhir hayat hidup mereka ni. Yang ketiganya disebut di sini bahawa ketahuilah kamu wahai kaum lelaki, bahawa di antara mereka ada yang sanggup, di antara mereka ada yang sanggup walaupun harus membayar, orang, walaupun harus membayar orang demi menemani mereka untuk boleh bersolat jemaah. Ada di kalangan orang-orang terdahulu sanggup upah orang untuk, kalau dia yang dah uzur, yang tak mampu berjalan, yang tak mampu dah nak bergerak pergi ke masjid, dia sanggup upah orang untuk bawa dia pergi ke masjid. Tapi hari ni kalau dekat tempat kita ni kita jarang jumpa lah. Tapi kalau pergi di Mekah tu biasanya ramai lah yang tak boleh nak berjalan, upah dipanggil apa, yang orang Thailand tu patuh, dipanggil patuh. Patuh ni tolak pergi daripada bilik, pergi solat, balik solat semula, 150 rial. Sekali package buat umrah 500 rial. Sanggup sanggup upah orang walaupun harus membayar, kena bayar orang tu untuk bawa dia sanggup demi nak jaga solat berjemaah ni. Wahai kita, saya ingatkan diri saya, terutama diri saya lah, yang boleh berjalan, tak perlu pun bantuan daripada alat-alat bantuan, kursi roda dan tongkat dan sebagainya. Kita mampu untuk bawa diri kita sendiri, mampu untuk usung diri kita sendiri untuk datang ke masjid ni. Kita usunglah, kita bawa lah diri kita untuk datang ke masjid, kerana tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala masih pilih kita dan masih beri peluang dan ruang untuk kita bersolat di masjid. Dah 2 kali kita diuji. PKP yang pertama dulu masjid ditutup, kita dah mula risau dan gelisah, takut Allah Ta'ala dah tak terima kita, Allah Ta'ala dah tak izin kita untuk masuk ke rumahnya. Alhamdulillah kita diberi kebenaran semula. Kemudian yang bulan 10, bermula daripada 14 hari bulan 10 2020, masjid ditutup semula. Pun kita rasa gelisah. Bagi orang yang beriman, mesti akan ada di hati dia perasaan gelisah dan resah. Takut Allah Ta'ala dah tak izin dah kita masuk ke dalam rumah dia. Perkara-perkara yang berlaku tu kita kesampingkan. Asbab kepada COVID dan sebagainya, takut merebak penyakit tu, itu perkara yang kedua. Kita letakkan dalam pemikiran kita ni, adakah Allah Ta'ala dah tak izinkan kita ni masuk ke rumahnya? Tetapi Alhamdulillah kita dah boleh masuk semula, boleh bersembahyang, boleh berjemaah.
jagalah jemaah kita ni, supaya kita kalau tak dapat ikut semua apa yang dibuat oleh Nabi SAW, jangan kita tinggal semua. Buatlah sekadar mana yang kita mampu. Sekurang-kurangnya pada setiap tahun kita tambah, kita upgrade apa yang Nabi buat. Tahun ini kita tak mampu, tahun depan kita upgradekan sikit. Jangan tahun ni kita mampu buat banyak, tahun depan kita kurangkan, tahun depan lagi kurangkan lagi. Auzubillah. Kemudian perkara seterusnya disebut di sini, wahai kaum lelaki, bahawa ada sebahagian ulama pernah menangis. Ada sebahagian para ulama pernah menangis selama 40 hari kerana merasa rugi kerana merasa rugi yang amat mendalam, iaitulah disebabkan tertinggal satu solat fardu berjemaah. Para ulama ada yang menangis, bukan menangis kejap, menangis 40 hari kerana tertinggal solat berjemaah satu waktu saja. Dia menangis kerana memikirkan kerugian, rugi yang amat sangat yang terpaksa dia tanggung. Di kalangan kita ada juga yang nangis bila tengok cerita Hindustan. Rasa nangis, sedih sangat cerita Hindustan, nangis. Ada juga nangis anak terkeluar daripada final pertandingan nyanyian dan sebagainya. Tapi ulama dia nangis sebab tertinggal satu je, bukan tinggal solat, tinggal berjemaah. Tertinggal berjemaah, dia menangis selama 40 hari. Sebab apa? Sebab nilaian solat berjemaah tu dengan nilaian solat bersendirian tu beza. Nilaian solat berjemaah ni ganjaran dia terlalu besar, maka dia rasa rugi yang amat sangat sebab tak boleh ulang balik dah. Tak boleh ulang lagi. Contoh, kita tertinggal solat subuh berjemaah hari ni, pagi ni. Tak ada dah pagi ni. Yang ada pagi esok, pagi ni dah tak boleh ulang balik dah. Dia bukan macam orang ambil peperiksaan SPM, gagal tahun ni, tahun depan boleh ulang balik. Ada lagi SPM yang nilaian yang sama, cuma tahun je yang berubah. Nilaian SPM tahun ni dengan tahun depan agak sama, cumanya tahun je berbeza, dia hanya tinggal tahun. Tapi solat hari ni ada, esok ada, tapi yang untuk hari ini punya kita tak dapat patah balik dah. Hari ini akan terus berlalu, besok pula akan datang. Kemudian disebut, wahai kaum lelaki, sedar atau tidak kamu bila anda solat berjemaah, maka solat anda dapat dipastikan diterima oleh Allah. Kita solat berjemaah ni pasti tak? Yakin tak? Rasa agak-agak solat kita diterima oleh Allah atau tidak? Sedangkan solat bersendirian belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat sendiri ni dia kata belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengarang mengatakan bahawa solat bersendirian ni belum tentu diterima? Kerana apa? Dalam kita solat bersendirian ni macam-macam gangguan yang akan tiba, macam-macam gangguan yang akan ada. Dalam solat berjemaah ni ada juga gangguan, bukan tak ada, gangguan tetap ada. Tetapi oleh kerana ramai-ramai kita berjemaah ni, benteng ataupun pagar yang memagari daripada syaitan nak ganggu kita ni, adalah lapisan-lapisan dia.
Tapi kalau bersendirian tidak, tak ada apa. Kadang-kadang kita pun dari sudut berpakaian pun nak kalau solat bersendirian ni kadang kita tak jaga mana. Boleh kilas kain plekat, baju tak pakai pun sembahyang. Sebab dikira tutup aurat je. Tapi kalau kita pergi masjid untuk berjemaah, pergi surau untuk berjemaah, takkan nak pakai kain plekat saja. Belum masuk masjid orang dah halau dah. Sebab pakai kain plekat saja. Kemudian disebut lagi, wahai kaum lelaki, bahawa khusus untuk solat, khusus untuk solat isyak dan solat subuh, khusus untuk solat isyak dan solat subuh berjemaah, berpahala adalah seperti kita bersolat setengah malam dan bersolat tengah malam dan semalam suntuk atau tidak tidur melainkan sedang sebenarnya kita tidur. Disebutkan di sini bahawa solat berjemaah isyak dan subuh mempunyai nilai yang tinggi ni. Nilai solat subuh, solat isyak dan solat subuh seolah-olah kita menunaikan solat sepertengah malam ataupun sepanjang malam, sedangkan kita tidur sepanjang malam tu. Tapi kita menunaikan solat isyak dan juga solat subuh berjemaah. Pahala dia dikira seolah-olah kita tunaikan solat tengah malam ataupun sepanjang malam tu tanpa kita henti, sedangkan dalam hakikatnya kita tidur. Pada hakikatnya kita tidur, tetapi pahalanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita mengerjakan solat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nak berikan pahala kepada kita sehingga kan mengadakan beberapa perkara untuk kita meraih dan mendapatkan pahala-pahala tersebut. Sebab apa? Sebab umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi Muhammad ni pendek. Mana mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala tak buat satu pesta-pesta tertentu ataupun tak buat satu offer yang beli ataupun buat satu benda yang sedikit tapi dapat pahala yang banyak. Sama juga macam kita solat. Solat difardhukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi peringkat awalnya 50 waktu. Tapi ringkas ceritanya dikurangkan kepada 5 waktu. Tetapi pahala tetap 50 waktu. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah taala kepada kita, nak beri pahala kepada kita. Supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang umri Nabi sebut umri ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 hingga ke 70. Maknanya umur pendek. Mana mungkin boleh lawan dengan umat Nabi Nuh, umat nabi-nabi terdahulu yang umur mereka ratusan tahun. Ada yang 950 tahun umur umat nabi-nabi terdahulu. Mana mungkin boleh nak menandingi umur umat Nabi Muhammad untuk beribadat. Kalau kira kita beribadat ni daripada kita lahir sampailah kita balik, kalau kita kata start balik tu kita beribadat sampai umur kita 60 tahun ataupun 63 tahun, kita ambil ringkas 60 tahun. Daripada umur 12 tahun sampai 60 tahun, barulah ada 48 tahun kita beribadat. Itu tak tolak dengan tidur, tolak makan, tolak dengan tidur yang berpanjangan. Maka berkurangan masa dan ketika untuk kita beribadat. Kemudian disebut lagi di sini,
wahai kaum lelaki, bahawa orang yang solat subuh, bahawa orang yang solat subuh berjemaah, maka di hari itu kehidupannya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila ada orang yang mengusik, orang yang mengusiknya atau mengacaunya, maka dia berurusan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solat subuh ni, orang yang tunaikan solat subuh berjemaah, maka dia berada pada sepanjang hari tersebut di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang perkara yang nak dilakukan kepada orang tersebut, dikatakan oleh pengarang kitab ini, iaitulah maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat pada orang tu, maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarnya kelebihan ataupun hikmah orang yang menunaikan solat subuh berjemaah ni. Kemudian dikata lagi, wahai kaum lelaki, bahawa kerana begitu beratnya hukum solat, begitu beratnya hukum solat berjemaah, sehingga dalam mazhab dalam mazhab Hanafi difatwakan, dalam mazhab Hanafi difatwakan bahawa hukum solat berjemaah, hukum solat berjemaah adalah wajib. Dalam mazhab Hanafi yang saya sebut tadi tu, nak tunjukkan, nak menggambarkan bahawa solat berjemaah ini terlalu berat tuntutannya, maka Al-Imamu Abu Hanifah yang telah mendukung mazhab Hanafi meletakkan bahawa hukum berjemaah bagi lelaki ni adalah wajib. Wajib orang lelaki. Sebab tu saya sebut tadi di Masjid India di Kuala Lumpur, kalau sempat ada kesempatan, pergilah tengok. Sembahyang asar dia azan masuk waktu, dia solat lewat sikit, dalam pukul 5 macam tu lah, 5 lebih macam. Dia tunggu orang balik kerja. Kemudian yang seterusnya, wahai orang lelaki, bahawa dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Nak tunjukkan bahawa dalam mazhab Syafi'i pula hukum solat berjemaah ni adalah fardu kifayah. Iaitulah sehingga kan bila dalam sebuah perkampungan, contoh dalam sebuah perkampungan ni tak ada orang tunaikan solat berjemaah, maka semua berdosa. Dalam qaryah Masjid Sungai Pelong ni, kalau semua tak tunaikan solat berjemaah, maka semua berdosa. Tapi kalau ada yang dah tunaikan solat berjemaah, maka terlepaslah orang yang tak tunaikan solat berjemaah. Sepatutnya ahli-ahli masjid ni, orang-orang masjid, dia kena buat bayaran. Orang yang tak datang masjid ni kena bayar yuran pada orang yang datang masjid, sebab kita dah lepaskan pahala dia daripada dia berdosa. Kenakan RM100 sebulan. Lepas tu bagi 2 dengan saya. Gurau je lah. Kemudian, wahai kaum lelaki, bahawa syaitan akan berleluasa dan berkuasa di sebuah perkampungan bila penghuninya tidak ada yang solat berjemaah. Okey, disebutkan sini syaitan akan berkuasa, akan berleluasa bila mana satu kampung tu tidak ada
penghuninya yang solat berjamaah. Jadi kalau tak ada penghuni yang solat berjamaah, maka syaitan akan berleluasa di kampung tersebut. Itu kata. Kemudian, wahai kaum lelaki, bahawa di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengancam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang yang meninggalkan solat berjamaah sehingga berkeinginan membakar rumahnya. Nabi SAW dalam satu hadis ada Nabi sebut orang yang tak solat berjemaah ni, orang yang tak keluar solat berjemaah, Nabi nak bakar rumah dia. Nak tunjukkan bahawa solat berjemaah ni sangat dituntut. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar itu sajalah untuk pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita perdengarkan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengekalkan solat berjemaah kita. Kekalkan solat tu satu perkara yang sangat-sangat baik dah, sangat-sangat dituntut. Maka kalau dapat kekalkan berjemaah lagi baik. Sebab orang yang datang berjemaah tak mungkin dia tak solat. Dia nak jemaah saja tapi dia tak solat. Tak mungkin berlaku. Jadi bila kita datang masjid, kita dapat berjemaah, dapat selain daripada dapat tunaikan perkara yang wajib, dapat berjemaah. Jadi saya kira marilah sama-sama, selain daripada kita ajaklah ahli keluarga kita, jiran terdekat kita, untuk sama-sama kita menjadi orang yang menunaikan solat secara berjemaah. Kalau hari ini hari pertama kita mula, biarlah sampai terakhirnya, sampailah solat kita yang terakhir sebelum kita dibawa ataupun sebelum kita dihantar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan pada pagi yang mulia ini. Yang baik itu milik Allah Subhanahu wa taala, sebarang kelemahan datang daripada diri saya sendiri yang serba dengan kekurangan dan juga kelemahan. Saya mohon kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para abaik untuk memberi teguran dan tunjuk ajar sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebentar tadi. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah sepenuh kebaikan di permulaan hari ini, berikanlah kejayaan di pertengahan hari ini, dan berikanlah kemenangan kepada kami di penghujung hari ini. Dengan iradat dan izin-Mu jua ya Allah, kami hamba-hamba-Mu menandatangan bermohon kepadamu ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka ini masih hidup maupun telah meninggal dunia. Kau ampunkanlah dosa-dosa anak dan isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa rakan-rakan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran tetangga kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allahu ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, limpahilah kepada kami ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kesopanan, muliakan kami dengan ketakwaan, segarkanlah tubuh badan kami dengan kesehatan, berkatilah diri kami dalam keredaan. Allahumma ya Allahu ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini insan yang berguna, taat kepada perintah agama, menyayangi ibu bapa dan warga tua, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang cinta dan suka kepada majlis. Jadikanlah kami di kalangan, jadikanlah kami orang yang berguna, orang-orang yang cinta kepada majlis-majlis ilmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allahu ya Jabbar, ya Allah ya Tuhan kami, bantulah seluruh ahli jawatan kuasa masjid ini dalam mentadbir dan menguruskan masjid ini ya Allah, agar dapat mentadbir dan mengurus masjid dan mengimarahkan masjid ini supaya dapat melahirkan jemaah yang berkualiti. Semoga kami semua ini menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan di akhirat.
Allahumma ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, perelokkanlah perhubungan di antara kami ya Allah, sebagaimana Kau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Jauhkanlah hasad dan dengki di kalangan kami ya Allah, sebagaimana jauhnya langit daripada bumi. Dan rahmatilah diri kami ya Allah, sebagaimana Kau merahmati kehidupan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya wabak dan bala ini datang daripada-Mu ya Allah. Engkau jua yang dapat mengangkat wabak dan bala ini ya Allah. Kau angkatlah wabak ini ya Allah. Andai kata wabak ini datang untuk mengajar dan mendidik kami supaya dekat kepada-Mu ya Allah, maka setelah selesai kerjanya Kau angkatlah Kau angkatlah wabak ini ya Allah dan bala ini kepada kami ya Allah. Sesungguhnya ramai di kalangan kami menderita dan susah kerana wabak dan bala ini ya Allah. Ada di kalangan kami yang diberhentikan kerja ya Allah, ada kan di kalangan kami yang muflis ya Allah, ada yang di kalangan kami ya Allah yang hilang punca pendapatan ya Allah, ada di kalangan kami yang kurang pendapatannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata di kalangan kami ada yang berhutang, Kau selansaikanlah ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang susah, Kau mudahkanlah ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang berurusan, Kau mudahkan urusannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tekan. Allah. Kita di panjang.